الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا تقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tentu kan? Dan kami turun daripada Quran itu barang yang iaitu ubat bagi segala orang mukmin. Al-Quran yang kami turunkan itu ma huwa shifaa'un, barang dan dia adalah syifa. Syifa ni perkataan Arab yang sudah dikenali dan dipahami oleh orang kita. Karena banyak orang sebut syifa. Syifa ni penawar. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu huwa syifaun, dia adalah penawar lil mu'minin, bagi orang mukmin. Al-Quran itu penyembuh penyakit bagi orang-orang mukmin. Baik. Banyak kali kita jumpa dalam Al-Quran, Al-Quran ialah syifa, ialah penyembuh penyakit, penawar segala penyakit, ubat segala penyakit. Penyakit-penyakit ni ada dua. Satu penyakit yang nama dia penyakit rohani, satu lagi yang nama dia penyakit jasmani. Seperti mana kecil manis, darah tinggi. Ini penyakit-penyakit gout. Ini penyakit-penyakit jasad yang ada Allah Subhanahu wa taala jadikan ubat-ubat untuk menyembuh penyakit ni. Darah tinggi, dengan ilmu yang Allah Taala bagi, dengan bahan yang Allah Taala bagi, orang cipta ubat-ubat darah tinggi. Sama ada ubat-ubat moden ataupun ubat tradisional. Gout pun begitu. Penyakit yang Allah Taala turunkan, Allah Taala juga menjadikan ubat. Ubat Allah Taala bagi ilmu kepada manusia, campur benda ni jadi ubat gout. Sama ada perubatan moden ataupun perubatan tradisional. Jadi kalau kita cari dalam Al-Quranul Karim, mana dia ubat darah tinggi, ubat kecil manis, ubat penyakit gout, ubat migrain, dalam Al-Quranul Karim. Kalau nak cari secara zahir dalam Al-Quranul Karim, taklah disebut ini ubat gout, ini ubat kecil manis, ini ubat darah tinggi, ini ubat stroke, ini ubat sakit gigi, ini ubat sakit kepala. Tak jumpa. Yang tu pergilah berubat. Kita pun tahu bila sakit darah tinggi nak pergi mana, nak buat ubat macam mana. Kita pun tahu bila kecil manis nak berubat mana, nak pergi mana, kita tahu. Ada lagi penyakit yang tak boleh ubat di hospital. Apa dia? Penyakit roh, penyakit rohani. Seperti takabur. Tak ada ubat. Nak pergi di farmasi cari ubat takabur, tak ada. Penyakit riak, pergi di farmasi cari ubat riak, tak ada. Pergi hospital nak berubat riak, tak ada. Sombong, putus asa, pungui, tak sabar. Ini semua ni penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Syifa dia apa dia? Al-Quranul Karim sebagai syifa. Manusia ada sifat-sifat kotak ni, takabur, sombong, ego, pungui, segala benda ada ni. Jikalau sekiranya dia tak ambil Al-Quran sebagai syifa, sebagai ubat. Bahkan segala punca penyakit-penyakit yang ada hari ini, macam darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Tomak haloba juga penyakit dalam roh, akibat daripada makan berlebihan. Tak ambil kira apa, nak tibai saja. Akan timbul daripada penyakit rohani, akan timbul penyakit jasmani. Tak sabar. Dari ini penyakit rohani yang kena berubat dengan Al-Quran, tapi lama-lama bila dia biar, dia jadi darah tinggi. Jadi darah tinggi. Gitu. Boleh darah tinggi, sambung lagi dengan stroke, sambung lagi dengan jantung. Itu. Banyak lagi. Keluh kesah, rimah, apa semua. Ini penyakit rohani. Kalau tak berubat dia akan boleh timbul penyakit lagi. Ansur lah.
penyakit usus lah, apa semua. Jadi punca-punca penyakit ini ialah daripada rohani yang tidak tenang, rohani yang tidak betul. Gitu. Jadi kalau kita duduk atas dunia dengan penuh ketenangan, tak ada nak bengkak hati dengan siapa, tak ada nak berdendam dengan siapa. Apa kena satu musibah dia sabar, bila kena satu musibah dia tak putus asa, dia sentiasa yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, dia hidup dalam keadaan tenang. Bila dia hidup dalam keadaan tenang, penyakit-penyakit tadi pun akan berkurangan, kecil manis berkurangan, darah tinggi berkurangan, strok berkurangan, apa semua. Itu cerita. Bahkan kalau ada juga penyakit ni mari, ada ubat-ubat dia. Pergi hospital berlambak ubat kecil manis, tak larang nak makan. Pergi klinik berlambak ubat darah tinggi. Beli di kedai ada semua. Tapi ubat yang bangsa roh ini tak ada jual di kedai. Mana dia? Al-Quranul Karim sebagai syifa. Sebagai syifa dia. Itu cerita dia. Sehingga bila kita tak berubat penyakit-penyakit tadi ni, penyakit keluh kesah, penyakit pongoi, penyakit tak sabar, nak marah kat orang nak marah kat orang ni, hidup nak kepada pujian manusia, buat sesuatu, tolong sesuatu, nak pada balasan, nak bagi orang tengok, nak pada nama, nak angkat ini, nak angkat ini, apa semua. Ia menyebabkan kalau dia kaya pun, hidup dia tak rasa kaya, hidup dia tak pernah rasa tenang. Kenapa? Dia tak belajar isi kandungan Al-Quranul Karim, maka dia tak ada syifa pada hati dia. Ingat, ni kita mari ni berubat. Bahkan tuan-tuan hak duk gangguan-gangguan jin, terdengar bisikan-bisikan, teringat gangguan-gangguan ni apa semua, ini semua punca daripada roh dia tak sihat. Kena gangguan sana, kena buatan orang nu, kena buatan orang ni. Orang nu buat, orang ni buat. Orang pagi, bangun pagi-pagi berah sana, kena gigit tanu, kena gigit tang ni. Macam-macam lah ragam. Kalau hak jenis penyakit-penyakit macam tu pun, ini juga orang yang tak menggunakan syifa Al-Quranul Karim. Sebab tu tuan-tuan, ni syifa ni, kita belajar ni syifa. Sebab tu kalau kita dua perubatan, satu perubatan tradisional. Tradisional ni ada perubatan betul, ada tak betul. Kalau perubatan tradisional je ni ambil ubat-ubat, daun-daun kayu, adunkan semua itu, buat pil, buat maju, buat apa, makan pilah tak apa. Ada perubatan tradisional yang guna cara tok nenek. Yang ni sesat. Ada. Yang satu lagi perubatan Islam. Yang orang panggil syifa lah panggilan ni dah. Darus syifa lah, syifa nu syifa ni. Perubatan Islam. Perubatan Islam dia baca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bila kita pergi pada perubatan Islam, dia baca pun sikit sangat. Dia kena larat baca, orang dah beratok dah. Lah ni cerita dia, kita berubat kita sendiri. Apa dia? Kita baca Al-Quranul Karim. Tak usah kira lah nak baca ayat apa, ambil daripada awal sampai sudah habis ulang balik, habis ulang balik, habis ulang balik. Bapak jin pun lari habis. Lepas tu syifa lagi apa dia? Belajar isi kandungan Al-Quranul Karim macam kita belajar. Itu syifa. Hidup kita tenang, bahagia. Banyak. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah ayat macam mana tu. Sedekah ni menyebabkan Allah Ta'ala janji bila kita bersedekah, berderma, berinfak, Allah Ta'ala fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kamu tak perlu takut dan kamu tak perlu berduka cita. Kalau kita ni hidup sentiasa takut nu takut sana, bimbang sana, bimbang sini, risau sana, risau sini, ubat dia apa dia? Ubat bimbang ni apa dia? Ubat takut ni apa dia? Ubat risau ni apa dia? Sedekah. Tu ubat dia. Sedekah. Kita bersedekah ni lah yang akan hilang rasa takut, hilang rasa bimbang, hilang rasa keluh kesah, hilang apa semua. Latih diri bersedekah. Sedekah, wakaf. Bimbang ni kita bimbang sedia. Tak ada manusia yang tak ada bimbang. Lebih lagi Allah janji, apa benda kita nak takut? Mati. Kita takut mati. Takut tak takut pun kita mati juga. Kita akan lalui takut, bimbang. Nak mati ni semua orang takut. Jadi kata Allah, kalau sekiranya kamu rajin bersedekah, rajin berderma, Allah hilangkan rasa takut tu. Itu ubat dia. Allah hilangkan rasa takut. Bahkan waktu kamu nak mati, kamu tak takut. Pasal apa? Di dunia kamu banyak bersedekah.
Wakaf, sedekah, derma, orang miskin, anak yatim, tolong, madrasah, surah, bagi. Sekat mana bagi. Allah Ta'ala janji, Allah akan legakan rasa takut dalam hati kamu. Jadi kalau kita pergi klinik, doktor tanya sakit apa? Sakit takut. Ada sakit takut. Dia nak bagi ubat apa? Dia nak bagi ubat apa? Doktor tanya sakit apa? Sakit bimbang. Sakit bimbang. Dia nak bagi ubat apa? Tak ada ubat. Rabat pening kepala ada ubat. Gout ada ubat. Sakut, bimbang, keluh kesah, tak tenang ni tak ada ubat. Ubat dia ada Al-Quranul Karim sebagai ubat. Bagi ubat tu cerita. Di dunia kita tak takut sehingga kata Allah, kalau sekiranya kamu banyak bersedekah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut bagi mereka itu dan tidak ada duka cita bagi mereka itu. Banyaklah sedekah, derma, infak, bagi macam-macam cara lah ni kita boleh buat. Macam-macam cara kita boleh buat. Betul. Yang penting kita istiqamah. Saya ingat dulu ada seorang, dia isi borang direct debit. Dia isi borang direct debit. Isi borang. Dia nak potong akaun dia sebulan RM50. Dia buat selama 20 tahun. Dia isi borang selama 20 tahun. Isi borang seminggu tak ada proses lagi, mati. Ada, mati. Adik-beradik dan mai pejabat apa semua. Dia kata dia isi selama 20 tahun. Tapi tak ada nak potong lagi, mati. Mati. Saya kata tak apalah. Walaupun dia tak ada buat, tapi dia dah isi borang selama 20 tahun. Maknanya bila dia mati selama 20 tahun tu dapatlah, sebab dia dah isi begitu. Keluarga dia kata, kami ni berasa tak sedar hati juga ustaz. Kami kira lah 20 tahun banyak mana. Ada kira 20 tahun banyak mana kami nak bagi, sebab itu hajat dia. Itu terpulang saya bagi, tak apa. Kalau tak bagi pun dia dapat pahala dah. Dia dapat pahala dah. Ada. Dia niat ke depan. Dia niat ke depan. Lepas tu saya show tuan-tuan buatlah. Bayar bekerja apa semua RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke apa semua. Tulis lebih banyak, tulis sampai 100 tahun. Kita kena hidup sampai 100 tahun. Pagi. Tu cerita dia. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut bagi mereka itu, tidak ada duka cita bagi mereka itu. Allah sebut, kalau sekiranya kamu rajin buat derma ni, hati kamu tak rasa takut. Ini Quran sebagai syifa. Quran sebagai syifa. Tu cerita. Tentu macam kita ada hutang. Kita rasa risau, kita rasa gelisah. Resah gelisah ni pasal apa? Pasal kita tahu hutang ni bila kita mati dia tersangkut. Amalan-amalan kita, hatta kata Nabi, orang mati syahid pun. Orang mati syahid pun. Tu cerita. Mati syahid sekalipun, kalau sekiranya orang panggil dia ada hutang, nyawa apa dia ni, roh dia tumbang ambil. Tu dia. Itu. Orang mati syahid sekalipun. Tu mati syahid, mati hak paling baik sekali. Mati paling baik sekali. Tu dia. Lepas tu kita ni rasa tak tenang sebab kita ada hutang. Tak ada hutang. Itu saya baru ni banyak cerita ke saya pula. Tak tahu sakit kepala pasal apa. Pening kepala, susah hati apa semua. Fikir-fikir ada hutang lagi hak tak selesai. Jadi dinulah hak buat di Langkawi dulu ni, tangkuk orang sangkut orang ni fikir semua. Nak apa semua. Menyebabkan kita rasa tak tenang. Tengok kita tak boleh nampak. Tengok ni rimah apa semua. Kutip-kutip baik, cari pi lah, bayar pabih apa semua. Bau rasa ketenangan. Rasa sikit tenang, lapang. Quran tu sebagai syifa. Mana kalau kita berhutang kat orang, kalau kita tak bayar, bukan kita ni senang dah. Bukan orang yang tak dapat duit hutang tu susah dah. Kita sendiri susah. Tengok ini hutang, kalau aku mati macam mana, anak-anak aku nak bayar ke tak bayar, sagi anak-anak aku buat lupa pula macam mana semua, menyebabkan kita tak tenang. Itu bayar. Tu Quran tu sebagai syifa. Syifa. Sehingga Nabi sebut 3 perkara. Kebanyakan perkaranya kita tak boleh kelang kabut. Kita kena relax, kita kena tenang, kita kena lapang. Kecuali 3 perkara kita kena kelang kabut. Pertama sekali mati, uruh bagi cepat. Yang kedua, hutang, bayar bagi cepat. Bayar bagi cepat supaya kita dapat rasa ketenangan.
Rasa tenangan hidup. Ni hutang konon lari sana lari sini, susah sana susah sini, serabut sana serabut sini, nyebabkan kita sakit kepala. Bahkan kita tak tenang. Kita bayar, kita rasa tenang. Petang kemarin saya lari juga pergi Pondok Lanai. Duk cari pasal apa pening kepala. Ada. Rupanya ada lagi duit hak kita kutip hak Pondok Lanai dulu ni, saya tak ada nak pergi hantar. Ni ada. Hak pondok-pondok susah pondok rupa semua ni. Tak ada dengan kalau kini pun semua. Petang-petang main lari pergi. Hak duit hak kita kutip nak bagi pondok-pondok ustaz pondok dulu pun semua. Nak bagi. Apa semua. Bila lagi mana kita ni ada bersangkut dengan orang, kita tak rasa tentera. Bayar selesai semua, rasa tenang. Itu cerita dia. Itu Quran sebagai syifa. Banyaklah orang panggil. Roh ubat kita tu ialah Al-Quran ini ubat bagi roh supaya kita dapat rasa ketenangan. Jadi kita perlu dua perubatan. Satu, hak jenis ubat-ubat jenis ni. Yang keduanya, ubat yang nak bagi lega takabur, bagi lega riak, bagi lega ujub, bagi lega sum'ah, bagi lega semua ni kita ada. Baik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turun daripada Al-Quran itu barang yang nyata ubat daripada dalalah, rahmat bagi segala orang mukmin yang beriman dengannya, dengan Al-Quranul Karim. Dengan kalam Allah Al-Quran. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tiada bertambah akan segala orang kafir-kafir itu melainkan rugi. Tidak bertambah segala orang-orang yang zalim. Apa dia orang zalim? Orang yang menginaya diri sendiri itu melainkan rugi semata-mata. Orang kafir ni tidak bertambah pada mereka kecuali rugi. Hidup dengan penuh kerugian. Kaya pun rugi, miskin pun rugi. Kenapa? Kerana mereka tak dapat ketenangan yang sejati. Kalau berubat pun, berubat yang pasien yang ada. Tak darah tinggi pun. Rohani dia nak berubat dengan apa? Dia betul tengok nyonya tua-tua, apek tua-tua, dia nak buat apa? Nak berzikir tak ada. Nak baca Quran tak ada. Nak semayang tak ada. Nak kerja tak larat. Kalau tidak pun makan belambak dah ada. Apa semua. Petang-petang pakai seluar pendek. Kau duk nganga. Tak kerusi. Tak kerti buat apa. Nak ada. Rugi hidup ni. Rugi hidup. Jiwa tak tahu nak buat apa. Tu yang kadang-kadang orang kaya-kaya setengah pada tu negara barat pun banyak berlaku. Terlampau kaya tak tahu buat apa. Naik jabatan terkejut. Bunuh diri. Tak tahu buat apa. Kenapa? Betul dia kaya, dia senang, dia apa semua, tetapi hati dia tak ada syifa. Hati dia tak ada syifa. Kita alhamdulillah daripada muda, oleh kerana kita ni bertarung dengan nafsu syaitan duk kacau kita apa semua, buat dalam masa sama ada maksiat gitu gini apa semua. Tapi bila kita tua, ada benda kita nak buat, cuma malas dengan rajin. Tua malas buat ada je. Ada. Boleh bangun tahajud, boleh baca Quran, boleh pergi semai jemaah, berzikir, ada kita berzikir yang menyebabkan hidup kita ni bermakna. Bahkan bila kita kenal balik, mana lebih tenang waktu aku muda dengan waktu aku tua. Tua lebih tenang. Mana lebih seronok waktu muda, waktu tua. Kalau kita tanya, kalau tanya orang muda lah seronok, tak, tua seronok. Tua seronok. Kenapa? Kita ada masa banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masa banyak nak baca Al-Quranul Karim. Kita boleh berzikir. Allah Subhanahu Wa Taala yang tak nampak dengan mata kepala tu rasa dekat di hati kita. Rasa dekat di hati kita. Ini kenapa kita rasa begitu? Kerana kita dekatkan diri dengan ubat. Ubat apa dia? Nama apa dia? Al-Quranul Karim. Tu kata tu orang yang kata Allah wala yaziduz zalimin, dan tiada bertambah segala orang zalim. Zalim ni mesti sebut berkali dah. Ada. Tiada bertambah orang yang zalim. Apa zalim? Orang yang menginaya diri sendiri illa khasara, kecuali rugi. Hidup makin rugi, makin rugi, makin rugi, makin rugi. Kenapa? Hidup dia tak ada makna. Tak ada erti hidup. Bila darah tinggi, ada ubat dia makan. Bila kecil manis, ada ubat dia makan. Bila gout, ada ubat dia makan. Tapi tak, penyakit takabur kamu tu, penyakit takabur kamu tak ada ubat. Hari-hari nak bagi orang puji, hari-hari pergi nak tunjuk besar diri, susah betul. Jenis orang takabur ni dia sendiri susah, rugi hidup dia.
Dia nak tunjuk dia besar, dia nak tunjuk apa. Orang lain nak tunjuk apa. Tak ada apa, tak ada masalah, relax lah. Dia nak tunjuk. Kereta dia nak kena berhenti tempat bagi orang tengok. Kasut dia nak bagi orang tengok. Ni mahal ni, $5,000 ni. Kain baju dia nak bagi orang tengok. Rumah tangga dia nak bagi orang tengok. Hidup tak ada apa sebenarnya. Hidup tu khasara, kata Allah, rugi. Itu takabur. Kalau ada takabur, kalau ada riak pula pasal apa? Buat sesuatu nak orang lain derma sengat, tak ada masalah apa, ambil lah di akhirat esok. Yang dia ada, kalau orang tak nampak rasa resah, kalau orang tak nampak rasa tak sedap, nak kena nampak, nak kena panggil wartawan, nak kena cerita, nak kena apa semua. Hidup kamu penuh dengan lakonan. Kamu sendiri tak pernah rasa tenang. Tak pernah rasa tenang. Bila apa diri? Pungui, nak marah orang ni, apa semua, ngamuk, maki hamu pun. Ni. Bila dia kena satu penyakit yang menyebabkan dia tak boleh apa semua. Dia tak ada rasa nak reda. Orang ni panggil down. Putus asa. Tak ada apa dah, aku habis apa semua. Selama ni hidup dengan penuh takabur. Waktu dia senang, waktu dia down, waktu dia jatuh apa semua, dia putus asa. Apa tak ada. Jadi kata Allah, tidak ada apa orang yang zalim ni kecuali rugi. Hidup rugi saja. Nampak pada masa kasar dengan penuh keindahan, penuh indah, tapi hakikatnya tak ada apa hidup dia. Rugilah kita tuan-tuan. Sebab tu jauhlah diri. Janganlah kita masuk dalam golongan ni. Hidup di dunia ni sekejap. Kalau bahagia sampai ke akhirat, tak apa. Di dunia sendiri pun tak bahagia. Nak buat apa? Jadi kalau kita dekatkan diri dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran ni sebagai syifa. Orang nampak orang dekat dengan Quran ni nampak biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu boleh suluh dan sedut hati dia ni, betapa bahagianya dia. Kenapa? Dia berubat semua. Hak jenis sakit jasad tadi pun dia berubat, hak takabur dia berubat, hak riak dia berubat, hak putus asa dia berubat, hak kedekut dia berubat, apa semua. Betul? Macam kedekut, tuan-tuan. Orang penyakit kedekut. Kedekut ni pun dia susah juga. Dia tak boleh berkawan dengan orang. Berhenti di kedai susah hati, menyawa derah lagi. Kau kena bayar makan. Ada pasien tu. Bila masa nak bayar lagi buat-buat, nak pergi bilik ayah lah, gini apa semua. Nak bayar hak dia seorang, takut orang nampak kata kedekut. Nak bayar semua, dia kedekut. Tak ada. Jadi hidup ni tak tenang. Kalau tentu tak ada duit, tak apa. Duit ada, tapi kedekut. Tak ada, kedekut. Nampak tak? Dia susah. Ada lagu tu, tuan-tuan sekalian. Gitu. Masa time nak bayar lagi, pergi bilik ayah dah. Allah, abang kata kedekut senang. Tu cerita dia. Nak apa duit? Duit yang ada tu nak buat apa? Nak buat apa? Kalau tak ada, orang tahu orang miskin. Kalau orang tahu, orang pakat tahu belakang orang miskin, orang pun tak nak guna dia. Dia nak berkawan dengan orang pun takut orang minta kat dia. Akhirnya hidup seorang je dia. Bos semua. Yang ni pun penyakit kat ni. Kedekut ni satu penyakit. Mana? Penyakit semua. Nampak orang ketuk di rumah, ni nak minta apa pula ni? Ini apa semua susah. Jadi apa makna kita hidup di dunia? Tu cerita. Tu kata Allah, wala yazidu zalimi illa khasara. Tidak bertambah orang zalim ni kecuali bertambah rugi. Orang lain bertambah amal, orang lain bertambah tenang, orang lain bertambah bahagia. Tapi orang yang macam ni, orang yang tak ambil Quran sebagai syifa ni, apa dia? Bertambah apa? Rugi. Hidup makin-makin rugi. Semua. Tu cerita. Jangan tadi segala-galanya buat kerja nak menunjukkan orang. Padahal kadang-kadang riak, takabur, ujuk ni tuan-tuan, dia duduklah hati, siapa pun tak nampak. Tapi punya riak, punya ujuk, punya takaburnya sampai nampak di luar. Semua orang tahu kata dia jenis riak, ujuk, takabur. Semua orang tahu. Sedangkan duduklah hati, kerana gaya bercakap, gaya berjalan, gaya perbuatan, gaya apa semua ni nak menunjuk-nunjuk. Akhirnya orang meluat. Tu kata rugi. Tu cerita dia. Kenapa? Kerana dia tak ambil Al-Quran sebagai syifa. Tak belajar Al-Quranul Karim. Itu yang menyebabkan hidup dia makin hari makin rugi, makin hari makin rugi. Itu cerita dia. Baik. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi. Dan apabila kami beri nikmat atas manusia dengan sihat dan kaya dan kebesaran, nescaya berpaling ia daripada sebut kami dan doa kami dan syukur akan nikmat kami.
Dan apabila kami beri nikmat atas manusia, kata Allah, bila kami bagi nikmat atas manusia, dengan nikmat apa dia? Macam-macam nikmat lah. Sihat sebagai nikmat. Sihat ni nikmat sungguh, tuan-tuan sekalian. Main kita duduk atas kerusi roda, duduk atas katil. Yang duduk atas katil tu jutawan. Hang ada kereta harga berjuta-juta, tempat duduk hang atas katil. Mainan tak sihat. Hang ada baju berbagai-bagai fashion baju. Tempah baju pada mereka fashion terkenal. Hang pakai baju hospital. Nah, gitu. Hang ada duit banyak, hang boleh makan restoran 5 bintang. Dengan siap pelayan-pelayan apa semua. Hang kaya apa semua. Mainan tak sihat, hang makan di hospital. Nah, di hospital. Hang ada rumah banglo. Nah, ada rumah banglo. Lawa, berbilik dengan lift dengan apa lah, rumah apa semua ni. Bila hang tak sihat, rumah hang dalam wad. Ramai orang-orang ni sedang berada sekarang di wad-wad hospital. Nah itu. Tapi oleh kerana kita ni sihat, kadang-kadang kita lupa. Manusia bila diberi kesihatan lupa. Bila tak sihat baru dia ingat benda ni semua. Allah, kalau kita pergi ziarah orang sakit tu, Allah, ustaz doa lah bagi sembuh. Saya nak mengaji. Baru teringat nak mengaji. Nada. Sembuh elok pula, tak mengaji pula. Tu cerita dia. Bila susah, kena berbagai masalah, ingat pondok, ingat sekolah agama, ingat madrasah apa semua. Bila senang sikit, lupa pula. Tu perangai manusia, kata Allah. Perangai manusia. Manusia mana? Manusia yang tak ambil Al-Quran sebagai syifa. Tak ambil Al-Quran sebagai penawar. Hidup dia tak tenang, penuh keluh kesah. Tu cerita dia. Baik. Dan apabila kami beri nikmat atas manusia dengan nikmat sihat, kaya, kebesaran, nescaya berpaling ia dari nescaya berpaling ia. Dia berpaling. Dia duk kaluk dengan sihat dia. Macam katalah, kesihat, makan apa pun boleh. Nah, bahkan sihat tu tujuan kita sihat sebenarnya nak buat ibadat. Tapi macam saya sebut dululah. Kalau hari Ahad tu, contoh duduklah kat tepi-tepi ban tadi. Beratus puak kayu basikal. Daripada Tok Wan sampai ke cucu. Berung kayu. Nak sihat. Perempuan-perempuan tua pun kami gedik-gedik kayu. Nak sihat. No. Sisih. No, pagi-pagi Ahad tunggu. No. Nak bagi sihat. Sihat. Tapi tengok sembahyang subuh di masjid tadi 2 sah pun tak ada. Yang kaya bersikar 1 puak 5-16 orang. 1 puak beratus. Apa semua. Bukan zakat kayu kok rabak naik Taukib Tajam. Rabak naik Gunung Jerai, kayu dengan basikal naik pakai atas. Nak buat apa sihat? Kalau subuh tak pergi sembahyang jemaah. Nak buat apa sihat? Kalau mengaji macam ni tak boleh main. Kuliah masjid maghrib, tak boleh pergi, nak buat apa sihat? Nak buat apa? Apa makna? Kita mari ke dunia ni tak apa. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Kita jaga pemakanan kita supaya kita sihat, supaya kita beribadat dengan selesa. Kita kaya bersuka bagi lutut kita kuat, bagi tubuh kita kuat apa semua. Boleh berjalan pergi masjid, rokok, sujud jemaah dengan orang seronok. Buat ibadat dengan penuh tenang. Jaga jangan ada kolesterol, borak badan apa semua supaya kita boleh bangun tahajud malam-malam. Apa semua, jaga mata beri terang bagi apa, boleh dengar Quran, boleh baca Quran, boleh apa semua. Ni cerita. Tapi kalau Allah bagi kesihatan yang baik, tiba-tiba tak boleh buat ibadat, dia berpaling. Kau duk bersembang, dia nak makan sedap, nak enjoy dengan kawan-kawan, nak apa hari semua benda tu. Manusia ni macam tu lah kata Allah. Bila bagi kesenangan, itu apa Allah sebut, lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, kata Allah. Kalau kami luah rezeki bagi hamba kami ni, dia melampau atas muka bumi. Melampau di atas muka bumi. Itu cerita. Manusia susah nak jadi manusia bersyukur. Macam kita sekarang. Dulu kita bebas. Buat apa bebas. Nak pergi nuri ke, nak apa, nak duduk semua. Bebas. Tak ada masalah kita semua. Lah ni Allah sempitkan kita. Dan COVID-19. Ni bunyi-bunyi kata nak PKP pula. Dengar apa letih lah. Tuan-tuan sekalian. Orang susah. Nak makan apa semua ni.
Orang kita ni tak berubah tuan-tuan, tak berubah. Ni bala daripada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita kena bala, kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kena balik. Masalahnya orang kita balik pada Allah ke tidak? Tu cerita dia. Jawabnya dah. Tak balik pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita duk kira SOP. Yalah SOP ni ikutlah, patutlah, tapi sampai bila SOP? Takkan kita nak SOP je kita rasa benda ni boleh cukup lepas. Dah. Bala ni daripada Allah dan kena balik pada Allah. Masing-masing individu Islam, orang Islam duduk saja renung, mana silap aku, mana salah aku. Mana bala tak mari pagi-pagi bang kiuk-kiuk. Sampai 3-4 masjid dengar telinga. Satu masjid pun tak pi. Tidur untuk berguling. Nah, patutnya musim-musim bala begini tentu bukan sekadar subuh saja, tahajud pun bangun. Maghrib duk meriuh sembang aku kedai kopi. Tak pi pun sembahyang jemaah. Isya pun begitu. Itu sampai bila? Allah janji dalam Quran, kalau orang beriman tak berjanji, tak percaya janji Allah Ta'ala, nak percaya apa? Bukan orang beriman nama dia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa kepada Allah, aku selesai masalah kamu. Aku buka jalan keluar. Soalnya bertakwa ke tak? Jawab dia tak. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ekonomi kamu lumpuh teruk, kami bagi rezeki pada kamu dengan tidak disangka-sangka. Lupa-lupa rezeki kami bagi. Quran. Ini ubat dia. Ubat COVID-19 ini ubat dia. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri negara itu depa beriman, wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah Taala, kami buka keberkatan di langit dan di bumi. Langit pun turun berkat Allah, semua vaksin berkat langit, kat langit, semua daripada langit, semua daripada bumi. Selesai masalah. Tapi cerita dia manusia degil. Hak tak semayang lebih ramai daripada hak semayang. Hak baca Quran dengan hak tak baca Quran, hak tak baca Quran lebih ramai. Hak pi masjid dengan hak tak pi masjid, hak tak pi lebih ramai. Hak pi mengaji dengan hak tak pi mengaji, hak tak pi mengaji lebih ramai. Lebih ramai. Lepas tu apa? Sampai bila? Takkan orang Islam nak fikir cara macam orang kafir? SOP semata-mata. Tunggu vaksin semata-mata. Kita kena fikir cara orang beriman. Allah yang turunkan penyakit, Allah mengangkatkan penyakit, di samping kita usaha ikhtiar. Ni cerita dia. Kita tengok orang tak berubah. Pakaian-pakaian orang teruk juga. Kau pakai nama hidup ke masjid penuh dak. Nah ini. Inilah yang berlaku tadi. Sampai bila? Wallahu a'lam. Nah, tu cerita. Dan apabila kami beri nikmat atas manusia dengan sihat dan kaya dan kebesaran, nescaya berpaling ia daripada sebut kami. Tak sebut Allah. Dan doa kami, tak berdoa pada Allah. Dan syukur nikmat kami, tak syukur nikmat. Dan berjauh ia dengan lambung daripada Allah. Heret diri, berjauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana berjauh dengan Allah Ta'ala pasal apa? Seolah-olah ikut Allah Ta'ala ni tak maju, ikut Islam ni kolot. Pasal apa? Dia senang. Itu penyakit manusia. Dan membesarkan diri dengan tinggal beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan tinggal taat yang dituntut daripadanya. Wa iza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kena akan dia oleh kesusahan, kana ya'usa, adalah ia putus asa. Tu manusia. Manusia ni bila dibagi kesenangan pada dia, dia lupa pada Allah. Apabila dia kena satu malapetaka, dia putus asa daripada rahmat Allah. Terbalik. Manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, apabila dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Ini nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kena malapetaka apa semua, dia redha. Jadi golongan-golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak ambil Al-Quran sebagai syifa ini, dia jadi apa? Bila dia senang, dia lupa pada Allah. Bila dia susah, dia putus asa. Hak kata down tadi, tak ada aku, apa pun tak ada. Tak tahulah aku ni macam ni lah apa semua. Ini penyakit yang menyebabkan mari penyakit-penyakit lain.
Tu kata tadi tu penyakit tak tenang tadi. Dia senang dia nak menunjuk pada orang. Dia rasa dia besar diri. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia orang nak jumpa dia takut orang minta tu minta ni kat dia. Menyebabkan jiwa dia tu jadi pelik. Tu yang datang penyakit-penyakit lain. Penyakit lain pun semua. Bila dia susah pula, dia tak reda. Dia keluh kesah, dia apa semua. Makan ubat pun tak mau dah, aku ni tak boleh buat apa dah, gini putus asa. Tenang pun dah. Ia menyebabkan penyakit dia makin hari makin berat, makin hari makin berat. Sebab apa? Dia putus asa. Sedangkan tentuan penyakit-penyakit ni sampai kita makan ubat, diri kita sendiri tu boleh menyembuhkan. Boleh jadi apa dia kalau motivasi dalam diri sendiri tu boleh. Insya-Allah boleh lega. Tenang, lapang apa semua. Proses penyembuhan tu lebih cepat. Tapi kalau dia sendiri dah, dia sendiri jatuh, dia sendiri putus asa apa semua ni, datang penyakit-penyakit lain yang menyerang, yang menyebabkan dia lagi teruk. Kenapa? Kerana dia tak bersyukur dengan nikmat Allah dan dia tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal dia tak ada ubat. Dia tak ambil Al-Quran sebagai syifa. Ini cerita dunia, tuan-tuan. Tak bawa pergi ke akhirat. Akhirat lagilah orang jauh diri dengan Al-Quran Karim. Lagi teruk. Itu. Baik. Kullun ya'malu ala syakilatihi, kata olehmu ya Muhammad, bermula tiap-tiap daripada kami dan kamu itu beramal atas jalannya. Bermula tiap-tiap daripada kami dan kamu itu beramal di atas jalannya. Daripada hidayah. Kata olehmu ya Muhammad, bermula tiap-tiap daripada kami dan kamu itu beramal atas jalannya daripada hidayah muslimin dan dalalah kafirin. Kata olehmu, daripada tiap-tiap manusia beramal di atas jalan masing-masing. Beramal di atas jalan masing-masing. Beramal atas jalan hidayah ataupun beramal di atas jalan kafir, masing-masing lah. Kenapa? Tiap-tiap kamu berjalan di atas jalan masing-masing, cara masing-masing. Macam kita semua, kita tak sama. Walaupun kita nama manusia yang sama-sama manusia, segala-galanya kita tak sama. Suara kita pun tak sama, saya sebut. Cara berjalan kita pun tak sama. Semua kita tak sama, walaupun kita sama-sama manusia. Tempat lahir kita pun tak sama. Kita dibesarkan pun tak sama. Kita lah bawa jalan kita masing-masing. Di mana kita lahir, cara mana kita lahir, pulau apa kita duduk, negeri mana kita lahir, kampung mana kita dibesarkan, itu jalan kita masing-masing. Sama ada jalan kamu tu nak bawa kepada beriman ataupun nak bawa kepada kafir, letaklah pada diri kamu. Kerana kita mari dengan cara masing-masing. Kita dibesar dengan cara masing-masing yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana suara kita pun tak sama, cara berjalan pun tak sama, wajah kita pun tak sama, cara hidup kita pun tak sama. Cara hidup kita kenallah balik yang ni apa semua. Allah tunjuk. Cuma manusia ni di benua mana pun dia hidup, di pulau mana pun dia dibesarkan, di kampung mana pun dia dilahirkan, cuma ada dua jalan saja. Satu jalan beriman, satu jalan kafir. Itu saja. Kenallah balik. Lepas tu kita tengok kita dibesarkan di kampung. Cara hidup kita, kita lalui cara tu apa semua. Sampai kita hari ni sampai tahun. Perjalanan hidup kita duduk tahun hari ni. Tapi walaupun kita duduk di tempat yang sama, tapi kita bukan mari cara yang sama, berlain-lain. Kita kenalkan balik waktu kita kecil-kecil dulu, waktu kita dibesarkan dulu apa semua, berjalan, lah kita datang. Ada setengah dia kalih jalan pergi jalan yang merosakkan. Jalan yang merugikan dia di dunia dan juga di akhirat. Pandai-pandailah pilih. Tu kata Allah. Kata olehmu ya Muhammad, bermula tiap-tiap daripada kami dan kamu itu beramal atas jalannya. Beramal atas jalannya. Kita masing-masing ada sejarah hidup, jalan-jalan kita lalui, kisah-kisah yang kita lalui. Beramallah atas jalan masing-masing. Gitu. Beramallah atas jalan masing-masing. Laluilah cara masing-masing. Hakikatnya bila kita renung balik, sama. Orang kaya, orang miskin sama. Orang bandar, orang pekan sama.
Orang miskin susah cara miskin. Orang kaya susah cara orang kaya. Orang bandar susah cara orang bandar. Orang kampung susah cara orang kampung. Dulu-dulu kita rasa orang bandar ni hebat lah. Masa kecil-kecil dulu boleh orang Kuala Lumpur, orang Pulau Pinang apa hebat. Kita di kampung miskin susah. Itu. Orang bandar pula dia turun kampung sekali-sekali dia punya seronok sampai tak mau balik bandar. Dia rasa seronok lah, betapa nikmat dengan udara segar, dengan air terjun, dengan sungai, dengan apa semualah yang dia duduk di bandar dengan penuh macam-macam ragam penting kepala. Hak kampung teringin nak ke bandar, hak bandar teringin nak kampung. Hakikatnya jalan yang sama. Jalan yang sama. Cuma beriman ataupun tak beriman. Itu cerita dia. Susah senang sama saja. Dia susah tanu, dia senang tanu. Dia senang tanu, dia susah tanu apa semua. Itu. Allah Maha Adil. Allah tak sesuatu. Cuma segala benda yang kita lalui ini sebagai cabaran, sebagai dugaan kepada kita. Itu je. Sebab itu tuan-tuan, kita lalui macam-macam, kita tempuhi macam-macam. Kita tak kuat kalau kita tak bergantung dengan Al-Quranul Karim. Kita tak kuat kalau kita tak berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Itu cerita dia. Sebab tu orang kafir ni tuan-tuan, bila berlaku satu malapetaka macam baru ni kan, di Sabah kat Sarawak, dia nak hantar anak dia pergi ke sekolah, bawa kereta 4x4 helak. Berapa anak dengan adik dan dengan apa, 9 orang apa. Kereta terjun dalam sungai, mati 99 tu mati. 99 tu mati. Dalam tinggal suami je. Anak hilang sekaligus, bini hilang sekaligus, adik hilang sekaligus. Yang suami dia tu pula ustaz, nampak orang bertakwa. Orang tanya macam mana perasaan apa semua, dia jawab dengan tenang je. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Saya redha. Orang kafir tuan-tuan, dia heran macam mana boleh keluar perkataan tu. Sebab dia belajar Al-Quran. Quran tu syifa. Walaupun dalam satu masa dia hadapi 6 beradik, anak hilang sekaligus, bini hilang, adik hilang sekaligus, kereta helak jatuh sungai, mati lemah, sengap kaigu apa semua. Dia dengan redha. Bukan tak sedih kerana kita manusia sedih, tapi redha. Ini kata Quran sebagai syifa. Relax dia. Relax. Lepas tu pergi tanya pula, tak saya ada anak dia seorang gini ngaji sekolah agama juga. Yang ni tak ada sekolah-sekolah sekular ni, tak ada, tak ajar. Anak dia seorang lagi, abang sulung Pak duduk sekolah agama, tanya macam mana kehilangan keluarga. Dia saya redha kerana mereka ni mati syahid. Kerana mereka ni mati syahid. Itu. Dalam begitu ujian yang sangat berat, orang tengok pun Allah rasa berat dah, tapi kenapa mereka boleh tenang? Kerana Al-Quran sebagai syifa. Anak, ayah jawab, kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Hak Allah Ta'ala semua Allah nak ambil tak apa. Gitu. Yang ni bukan ada boleh makan, ni nak bagi tenang, bukan boleh pergi beli ubat di kedai ni. Tanya anak tinggal seorang lagi hak besar sikit, dia kata tak apa, mati jatuh macam tu, mati syahid. Mati syahid. Mudah-mudahan depa dimasukkan dalam syurga. Relax je. Dalam hati memang sedih tuan-tuan. Dalam hati memang sedih sebab manusia, tapi betapa Al-Quran boleh merubah jiwa manusia sampai tanggung sampai tahap tu. Ni kadang lepas pisang lagi, jaga pisang keluar kusah apa semua, nak saman sana, nak saman sini, orang gini apa semua, sampai tak tahulah cerita melupak apa semua. Orang Islam dia. Ini ubat tuan-tuan sekalian. Walaupun dia tempuh begitu susahnya sekali. Orang mati anak seorang pun tak tahu nak kata apa, dah mati sekelip mata, jatuh kereta 9 orang mati sekali terus. Dia hadapi dengan penuh tenang. Ini cerita dia. Ini ketika susah. Susah, sangat-sangat susah. Dia boleh tempuh. Redha dengan takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Bila dia senang, segala harta benda dia, segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sikit pun dia tak takabur. Sikit pun dia tak besar diri. Kenapa? Kerana ini semua rezeki Allah Ta'ala. Kita lu berasa air mani, nak ada apa? Kita lahir ke dunia dulu miskin, papa ke dana. Allah bagi pinjam sekejap. Bila kita mati pula, kita bawa masuk dalam kubur, masuk apa? 3 helai kain kapan. Air lain semua tak ada apa semua. Nak takabur apa dengan rumah besar? Nak takabur apa dengan duit banyak? Nak takabur apa dengan kereta besar? Nak sombong apa? Siapa kita? Kita jadi daripada air mani.
Duk besar dalam buri, dalam perut. Perut pula bercampur pula dengan segala najis yang ada apa semua. Mari atas dunia nak sembah apa? Ni cerita dia. Main dengan tak mengaji tuan-tuan, dia tak ada. Ubat ni dia tak ada. Nyebabkan hidup rasa je hebat, padahal tak ada apa pun. Nah inilah orang panggil hidup dalam dunia yang tak sedar kalau main tak mengaji. Dampinglah diri dengan Quran. Biar kita hidup di dunia dengan Quran, berkawan dengan Quran, sampai mati. Tuan-tuan, ada orang ambil baca Quran nak ambil berkat, nak hambat hati syaitan. Lepas tu dia baca Quran ni. Kalau kita baca dapat pahala, baca tak faham apa pun dapat pahala. Tapi kalau nak jadikan Al-Quran sebagai panduan kita, sebagai syifa, kita kena faham. Kita kena faham. Nada. Ingat kalau kita boleh kenal balik zaman kita tak pernah sentuh Quran, zaman tak pernah kita mengaji Quran, hidup kita macam mana? Zaman sekarang kita dengar Quran, kita sirami diri kita, jiwa kita dengan Al-Quranul Karim. Kita sedar, kita dapat rasa hidup kita ini terlalu berbeza daripada kita jauh diri dengan Al-Quranul Karim dan dengan dekat Al-Quranul Karim. Tenang Allah Ta'ala bagi. Baca sebut tuan-tuan, jangan sampai kita tak pernah dengar Allah nak cerita apa dalam Al-Baqarah, Allah tak nak cerita apa dalam Al-Imran. Nah itu. Kadang-kadang duk baca Wadduha, tak tahu Allah nak habaq apa dalam Wadduha. Baca Alam Nashrah, tak tahu Allah nak habaq apa dalam Alam Nashrah. Kenapa? Tak peduli mengaji tafsir. Kau duduk. Tuan-tuan, Quran ni 30 juzuk, banyak. Kalau kita buang masa, bila kita nak habis? Bila kita nak habis? Ni kita baca tafsir Quran ni sejak daripada rumah saya, buat madrasah lama lagi, daripada rumah lama lagi, sampai madrasah lama, sampai main ke sini 20 tahun lebih dah, tak habis lagi satu Quran. Ni lagi 2 lagi, habislah, tamatlah tafsir 20 tahun lebih. Lepas tu habis ni nak ulang pula lagi apa semua, nak pi pula 20 tahun lebih tu. Dan ke tak dan, tak tahulah. Ni tuan-tuan sekalian, kalau buang masa lah tuan-tuan, Allah, kita tak pernah dengar lah apa yang Allah nak habaq. Rugi hidup atas dunia ni, tak belajar tafsir Al-Quran, tak dengar apa Tuhan nak terang pada kita, Allah nak habaqkan pada kita. Hidup kita ni sangat rugi. Alhamdulillah lah Allah pilih kita. Mari duduk tempat orang mengaji Quran. Allah pilih kita tuan-tuan. Dalam kampung kita Allah pilih kita 3, 4, 5, 6 orang. Dalam kampung tu 7, 8 orang. Dalam kampung ni 7. Allah pilih. Kita ni orang terpilih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguh kalau kamu syukur ingat azab aku amat pedih. Allah pilih kita ni orang mengaji Quran. Dalam ramai-ramai. Batu saya duk marah. Dah Allah pilih kita, mari menyembang pok-pek menyembang. Ni tak syukur, tak berterima kasih. Itu. Maka sudah orang start kuliah dia start. No bodoh ni. Nak boleh apa? Ingat kita ni pilihan Allah Ta'ala. Kita ni kalau orang pilih ramai-ramai orang pilih, kita dapat bantuan tu seronok. Rumah kita terpilih, apa seronok apa semua. Ni Allah pilih kita. Ni bukan satu kampung, ni merata main. Ni kalau main, kalau kau nak main tak payah duduk meja jauh, kok ni pun tak celui dah. Main baling, main fake. Kalau Kamsa, Taipei, banyak ni. Dipilih, Allah pilih kita. Tuan-tuan sekalian. Tu, cerita. Ini, ingatlah. Syukur dengan nikmat tu. Nikmat Allah pilih kita. Ahli Al-Quran, ngaji Quran. Itu. Baik. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu itu terlebih ketahui dengan mereka yang betul jalan agama dan yang sesat, maka membalas akan dia di akhirat. Allah Ta'ala tahu siapa yang dapat petunjuk daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tahu yang mana betul, yang mana salah. Allah tahu. Sebab tu kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, itulah Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, nak bagi kita tahu. Jadi kalau kamu tak belajar Al-Quranul Karim, kamu nak tahu di mana? Nak tahu di mana? Macam katalah tuan-tuan, kita belajar Quran 2 jenis. Satu, kita nak faham Al-Quranul Karim, kena mengaji bahasa Arab.
Tak cukup lagi bahasa Arab, ngaji nahwu saraf. Belajar nahwu saraf apa semua, bila kita tengok kita faham mantik bayang balaghah. Saya rasa tua-tua nak pergi pengajian ni tak sesuai. Orang mengaji pondok muda-muda, pondok bengong lagi bab ni. Tak faham. Ada. Yang keduanya, kita belajar, memanglah kita nak tengok sebiji Arab tu kita tak faham apa semua. Sekurang-kurangnya kita faham sekaligus. Ini Allah cerita begini, aku faham lah. Faham. Maknanya ngaji cara begini. Kita mengaji sebiji-biji mungkin tak boleh pergi dah. Kadang-kadang saya tengok dah makcik-makcik tua-tua pencen-pencen tanya buat apa, saya duk pergi mengaji nahwu lah ni. Duk mengaji saraf lah ni. Duk ngapai lah. Fa'ala, fa'alu, fa'ala, daraba, darabu, daraba, qatala, qatalu, qatalat. Nah, al-kalamu wal lafzu murakkabu mufidu biwad'i. Itu. Huruful khafdi wahya min, ala, an, ala, wafi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, apa semua ni. Itu. Saya tanya mengaji lama, saya mengaji 5 tahun dah. Faham dia? Tak faham lagi ustaz. Bila nak faham? Silap, cara mengaji tu silap. Orang panggil. Kita hak pencen-pencen ni kalau nak pergi mengaji nahwu satu-satu pun ustaz, saya kata tak payahlah. Bila nak dah? Cerita dia. Terus pergi mengaji tafsir, terus. Tujuan kita belajar-belajar tu untuk kita memahami Al-Quranul Karim, untuk memahami Arab tu apa semua. Tapi kalau kita duk pulung-pulung, kadang-kadang tak belajar begini, duk belajar duk hafal ni, hafal matan hafal ni untuk kita reti nampak satu-satu ni apa semua. Bawa pergi mengaji ingat esok lupa pula. Akhirnya kita tak dan pun belajar tafsir Quran Karim. Ni cerita dia. Bukan kata benda tu tak betul, tak bagus tuan-tuan, tak sesuai dengan umur kita. Tapi kalau budak 5, 16, umur 11, 12 masuk pondok dah apa sampai lah 5, 6 tahun dia alim, lepas tu semua dia belajar pula tafsir, dia mengajar orang. Itu okey lah. Tapi kalau kita tua ni pergi bersila baca tafsir tu pun kadang-kadang tak pernah faham itu. Tu cerita dia. Faham tak? Tu cerita dia. Kadang rugi sebab start belajar apa pencen dah. Start belajar apa pencen dah. Duk kisah nak faham nahwu ni pun makan masa 5 tahun. Boleh nak mengaji tafsir mati. Habis tu cerita. Cara tu tak kena. Sebab tu nak mengaji pun kena tanya orang ke. Kena tanya orang, tu cerita dia. Biar kita dengar. Sekurang-kurangnya semua surah-surah kita biasa dengar pentafsiran dia. Ditafsir oleh guru. Yang boleh dengar. Tu cerita. Sebagai syifa untuk kita. Tak mana penyakit kita, itulah harga. Saya sahabat dulu, duk main jumpa saya teriak tu guling-guling. Dia kata susahlah ustaz saya ni. Duk main, duk bisik kat telinga. Duk suruh buat begini. Ada orang kena penyakit begitu. Tu kadang-kadang tikar orang, bunuh orang, melih anak pun ada. Itu sebab tu teriak. Lepas tu duduk tidur dengan lelaki, dia kata macam ada seorang lagi teriak guling apa semua. Ustaz jampilah, tolonglah saya semua. Saya ni bukanlah nak jampi sangat, kok jampi ikut lega apa kat mai berderet aku tak larat. Bagi tak apalah. Ini saya pun jampi bila dah suruh jam. Tapi saya katalah saya nak jampi ni 5 minit lama. Tapi kalau hampir mengaji hari Sabtu, saya jampi dengan ayat Quran sejam 2 jam duk jampi. Ni duk jampi ni. Anak hak 5 minit ke anak sejam? Nada, anak 5 minit sejam apa semua. Ada tak apa saya mengaji. Ngaji semua. Lama saya tanya, ada lagi dah hal bisik kat telinga? Tak ada dah ustaz. Hilang gitu aja. Tak tahu lah, tak ada pula. Lega dah. Untuk bisik pula pun nak main. Nyakit manusia, tuan-tuan sekalian. Quran ni syifa, ubat, tuan-tuan sekalian. Itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan lagi menanya akan mereka itu Yahudi akan dikau ya Muhammad daripada ruh. Akan tanya, Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh, lagi menanya mereka itu akan dikau berkenaan dengan ruh. Ruh ni ada 2. Satu ruh kita tu. Satu lagi dipanggil ruh juga malaikat. Malaikat pun panggil ruh. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr khairun min alf syahr. Nah,
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah padanya pada malam Lailatul Qadar itu malaikat, warruhu, dan roh pun turun. Apa dia roh? Malaikat Jibril, ketua bagi malaikat. Jadi malaikat tu dipanggil ruh, kerana tak nampak malaikat. Ada tapi tak nampak, dia macam roh. Jadi akan menanya pada engkau ya Muhammad tentang roh, tentang malaikat. Malaikat ni macam mana? Satu pentafsiran. Satu lagi pentafsiran, mereka akan tanya pada engkau wahai Muhammad tentang roh, roh pada diri kamu. Roh pada diri kamu sendiri. Jadi ada dua pentafsiran. Jadi pentafsiran di sini ialah roh kita tu macam mana? Roh kita tu macam mana? Apa dia roh ni? Yang sendiri orang tercengang. Bila roh berhenti, matilah dia. Bila roh dicabut, matilah dia. Tak ada dah roh. Baik. Dan lagi menanya mereka itu Yahudi akan dikaya Muhammad pada roh yang hidup pada badan. Macam mana roh tu? Maka pertanyaan 3 perkara. Yahudi tanya, roh, Ashabul Kahfi, Zulkarnain. Bila tanya juga, bukan Yahudi ni tanya tentang roh saja, mereka pernah tanya tentang Ashabul Kahfi. Orang Yahudi pergi tanya Nabi tentang Ashabul Kahfi. Kerana mereka ni baca dalam kitab-kitab dulu tentang Ashabul Kahfi. Dalam Taurat ada cerita, dalam Injil ada cerita. Bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Hei Muhammad, apa itu Ashabul Kahfi?" Dia tanya, tu tujuan bagi Nabi Muhammad tak boleh jawab. Dia nak kata Nabi Muhammad ni bohong. Bukan Nabi. Allah turunkan surah Kahfi. Innahum fisyatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Ashabul Kahfi, Allah cerita dengan teliti. Jadi orang Yahudi tercengang, Nabi tahu di mana tentang Ashabul Kahfi ni? Dengan wahyu yang Allah Taala turun, Allah cerita dengan teliti. Nabi baca pada orang Yahudi, cerita pada orang Yahudi. Dia persengak tak kata apa. Dia tanya tu bukan nak beriman dah, tanya nak test. Tanya ni ada dua tau. Satu dia tanya dia nak tahu, satu lagi dia tanya dia nak test. Orang lah pun macam tu. Dulu saya pun mengajar dulu, Allah banyaklah soalan test ni. Kita pun gerun dengar, kita budak 18 19 duk ceramah belah-belah. Orang tu tanya ni ustaz nak tanya sikit ni. Kita duduk. Kita pun baru, dia tanya tu dia nak test. Itu. Ada juga tanya nak test tu perangai Yahudi. Kadang tanya benda-benda yang tak boleh, memang tak boleh jawab. Memang tak ada jawapan pun. Gitu. Alif, lam, mim. Alif tu apa? Lam tu apa? Mim tu apa? Mim, ha, mim, dal. Muhammad, mim tu apa? Ha tu apa dia? Mim tu apa? Dal tu apa dia? Cerita apa pun tak betul. Apa mengaji lagi? Mengaji tak habis. Ni perangai Yahudi. Dia tanya tu nak bagi tak boleh jawab, lepas tu nak condemn orang. Tes orang. Ini panggil Yahudi. Yahudi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, bukan dia nak beriman, tak juga. Tanya tentang Ashabul Kahfi. Ada tanya tentang Zulkarnain, Allah cerita tentang Zulkarnain, Nabi baca, dia diam. Ni depa nak tes Nabi pula, tanya tentang roh. Roh tu apa? Baik. Maka jawab Allah dua akhir itu dengan tafsir, jawab pada roh dengan ibham. Firman-Nya, "Qulir ruhu min amri rabbi." Muhammad, lagi depa akan tanya pada engkau tentang roh, maka kamu jawab. Kata olehmu ya Muhammad, roh itu pekerjaan Tuhanku. Roh itu pekerjaan Tuhanku. Siapa pun tak tahu tentang roh. Tu yang kata tu, nak kenal diri ni lebih susah daripada nak kenal Allah. Itu. Nak kenal apa yang ada dalam diri kita ni, nak kenal roh ni. Nak kenal roh ni lebih susah. Pasal kita tak tahu tentang roh. Sehingga ulama-ulama dulu sebut, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Hang diri kamu sendiri pun tak kenal, macam mana kamu nak kenal Tuhan kamu? Tu cerita. Roh kita yang ada pada diri kita. Doktor yang kerja operate orang hari-hari, dia tak tahu roh duk tak mana.
Tak tahu? Tu. Nak cerita apa? Dahri. Zaman dulu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni waktu dia kecil, dia halim dah. Zaman tu ada seorang nama dia Dahri. Dahri ni orang panggil ahli falsafah. Suka uji orang bagi orang tak boleh jawab. Dia kerja tanya sebelum Tuhan ada apa, lepas Tuhan ada apa. Kalau Tuhan ada, dia duduk di mana? Lah ni Tuhan tengah buat apa? 3 soalan dia tanya. Sebelum Tuhan ada apa, lepas Tuhan ada apa? Lah ni Tuhan duduk di mana? Lah dia tengah buat apa? Tanya ulama-ulama pada ketika itu. Nak jawab macam mana? Ulama-ulama tak boleh jawab. Sampailah giliran Tok Guru bagi Imam Abu Hanifah. Tok Guru dia pun tak tahu nak kata lagu mana. Sebelum Tuhan ada apa, lepas Tuhan ada apa. Lah ni Tuhan tengah buat apa? Lah ni Tuhan duduk di mana? Tapi nak kena berdebat jugalah sebab penyesat besar. Esok hari Jumaat kena berdebat dengan Dahri lepas main Jumaat. Tok dia melengung macam mana nak berdebat ni dengan Dahri ni. Tak berdebat, penyesat besar orang. Tu Imam Hanafi, mazhab Hanafi tu. Bila Tok Guru dia, bila Imam Abu Hanifah cik-cik lalu nampak Tok Guru dia duduk termenung, Imam Abu Hanifah kata, Tok Guru duduk sedih apa? Mana tak sedih esok nak berdebat dengan Dahri. Ulama-ulama besar dah kalah, tinggal aku seorang ya. Pas pada tu pula, semalam pula aku tidur, aku mimpi. Kata Tok Guru dia. Imam Abu Hanifah kata, Tok Guru mimpi apa? Dia kata, aku mimpi aku masuk dalam satu kebun, cantik kebun tu. Dalam kebun ada pokok-pokok subuh-subuh. Tiba-tiba keluar babi, tengok. Babi makan semua pokok subuh, tinggal sepokok je. Itu. Pas pada tu pula tu dia kata, keluar binatang kecil macam kaca, bunuh babi. Bunuh babi. Allah, mimpi pula merepek teruk pula, kata Tok Guru dia. Imam Abu Hanifah dia budak masa tu, dia kata, Tok Guru, boleh tak saya nak tafsir mimpi Tok Guru? Boleh tak saya nak tafsir mimpi Tok Guru? Izinkan saya nak tafsir mimpi. Tok Guru dia kata, hang tafsir lah, kada hang pandai. Kata dengan Abu Hanifah Tok Guru, yang Tok Guru mimpi kata kebun yang indah, cantik, yang malam mimpi tu, itulah Islam. Adapun pokok-pokok dalam kebun yang Tok Guru mimpi tu, itulah ulama. Nah itu. Adapun babi yang Tok Guru mimpi tu, itulah Dahri. Nah itu Dahri. Adapun pokok-pokok dimakan oleh babi tu, itulah ulama-ulama yang dikalahkan oleh Dahri. Adapun pokok-pokok yang tak dimakan oleh babi itu, itulah Tok Guru. Tok Guru lagi tak debat dengan babi dengan Dahri tu. Itu. Lepas tu kata Imam Abu Hanifah, adapun binatang kecil kancil bunuh babi itu, itulah saya. Itu saya. Kata Imam Abu Hanifah, tak apa Tok Guru. Waktu berdebat esok Tok Guru jangan jawab apa, biar saya jawab semua. Lega Tok Guru dia. Kecil-kecil boleh tolong Tok Guru dah. Ni kita sampai ketua menyusah Tok Guru dah tu. Itu. Kecil boleh tolong Tok Guru. Tu. Hari Jumaat, lepas main Jumaat keluar Dahri. Pak ni duk atas mimbar. Siapa nak berdebat dengan aku sila. Imam Abu Hanifah berjalan dengan Tok Guru dia, pegang tangan Tok Guru dia, sebelah pegang kasut Tok Guru. Kan orang dulu masuk masjid pakai kelar pun belah-belah Mekah, pegang kena bimbit kasut. Dia bimbit kasut Tok Guru dia. Ni berkat ni tuan-tuan. Kadang-kadang hak tengok ada di pondok, hak ada rajin khidmat kat Tok Guru, tolong Tok Guru, hak tu berkat. Kadang rajin mengaji malah pek gitu tu. Itu. Dia bimbit kasut Tok Guru dia. Bimbit kasut Tok Guru. Duk. Naik ni. Dahri tanya, siapa nak berdebat dengan aku? Imam Hanifah kata, hai Dahri, saya nak berhujah dengan kamu. Dahri kata, ulama-ulama yang besar-besar, serban besar-besar, lengan baju besar pun kalah berdebat dengan aku. Hang budak kecil nak debat apa? Imam Hanifah kata, ilmu bukan duk tan serban, dan ilmu bukan duk lengan baju. Orang dulu alim dia baju lengan besar. Ni tengok baju tu. Arab lu lagi lengan besar alim, lagi lengan besar. Baju lengan besar tu baju ulama. Lah ni arti curi pakai. Lengan besar tu. Tu lengan besar semua. Dia ilmu bukan duduk kat lengan baju, ilmu bukan duduk
Sultan Serban. Tanya. Baik, kata Dahri, sebelum Tuhan ada apa, selepas Tuhan ada apa? Dahri tanya. Imam Abu Hanifah angkat tangan. Hang jawab kat aku dulu. Sebelum ibu jari ada apa, lepas nak jari ada apa? Jawab, ada apa? Mana jawab? Sengak tak jawab. Kalau hak tu pun hang tak boleh jawab, macam mana hang nak jawab sebelum Tuhan ada apa, lepas Tuhan ada apa? Nyak, bila mari soalan ketiga. Kalau Tuhan ada, Allah Ta'ala tu ada, dia duduk di mana? Imam Abu Hanifah tanya Dahri. Nah, roh kamu ada tak? Ada. Tolong habaq kat aku. Roh kamu duduk tahu mana? Ni kulir ruh min amri rabbi. Hang ada roh tak? Ada. Tak mana roh kamu? Duduk tak mana? Habaq kat aku. Duduk kaki, duduk telinga, duduk mata. Hang boleh habaq roh hang duduk mana? Boleh habaq Tuhan duduk mana? Kecil lagi berdebat. Cerdik dah. Tu kata berkat. Tenganga Dahri tak boleh kata apa. Mari soalan ketiga, Dahri tanya. Baik, kalau kamu kata Allah Ta'ala tu ada, la ni dia tengah buat apa? La ni tengah buat apa? Dia duduk buat apa? Imam Abu Hanifah kata, soalan yang ketiga aku tak mau jawab. Dahri kata Imam Abu Hanifah, hang tanya duduk atas mimbar, aku jawab duduk di bawah. Patutnya orang jawab duduk atas, orang tanya duduk di bawah. Betul? Betul lah dia tanya duduk atas, hang jawab duduk di bawah, tak betul? Kata dengan Abu Hanifah lagi hang tak turun, aku tak mau jawab. Orang pakai Abu tak kira ramai. Lah orang suruh turun, dia pun tak turun daripada mimbar. Imam Abu Hanifah naik atas mimbar. Bila dia turun, Abu Hanifah naik tak naik duduk atas. Dia kata, bila sampai atas, Imam Abu Hanifah kata apa? Dahri, kalau kamu nak tahu la ni Tuhan aku tengah buat apa? Tengah buat yang ni. Menaikkan orang yang betul, menurunkan orang yang salah. Menaikkan orang yang betul, menurunkan orang yang salah. La tengah buat ni, la ni. Dia kata. Nah, tu mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah terkenal dalam kitab-kitab cerita tentang riwayat perjalanan hidup Imam Abu Hanifah. Itu dah. Kulir ruh min amri rabbi. Tuhan tu duduk mana? Hang nak tanya Tuhan duduk di mana? Roh hang pun tak tahu duduk di mana. Tak tahu. Ni kita hidup sekarang. Mati dengan hidup beza ke mana? Sama. Cuma bezanya orang mati tak ada roh. Bila tak ada roh, habis kaku sengap dia. Roh sendiri kita tak tahu macam mana. Min amri rabbi. Ini kerja Tuhan. Baik. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tiada didatang akan kamu daripada ilmunya melainkan sedikit. Allah tak bagi ilmu pada kamu melainkan sedikit. Hang ingat hang tahu semua dah. Dalam dunia ni doktor ada doktor pakar. Kira nama pun pakar. Hang pakar, ilmu hang sedikit. Apa sedikit? Hang sendiri tak tahu tentang roh. Sedikit. Allah bagi ilmu ni sikit je pada kita. Pun kadang-kadang sombong. Ada ilmu sikit pun sombong. Jangan sombong. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu kecuali sikit sangat. Ilmu kita sikit tuan-tuan. Ilmu ni kalau lagi mengaji rasa bodoh, lagi mengaji rasa bodoh, lagi mengaji rasa bodoh. Hak berasa pandai tu hak mana? Hak tak mengaji langsung tu, dia rasa dia pandai ilmu. Mengaji ilmu ni sikit ilmu. Ilmu dunia pun sikit, ilmu akhirat pun sikit. Allah bagi sikit je. Tengok ilmu dunia. Dulu orang pandai buat telefon. Zaman telefon senang. Dulu mana pandai pakai telegram. Lepas tu orang reka sikit buat telefon. Tiap-tiap rumah ada telefon. Allah bagi sikit lagi ilmu. Ada handphone. Sikit bagi. Tu pun besar betih handphone. Dulu besar. Orang siapa pakai handphone, pakai tengok buh di kedai makan seketui tu, pakai tengok handphone tu. Bodoh. Perak. Bagi ilmu sikit lagi. Telefon tu kecil. Boleh bercakap. Nah, boleh tulis dalam tu je tak boleh tahu. Bagi sikit lagi ilmu, sikit bagi sampai sekarang. Hak sekarang ni pun sikit, Allah bagi sikit lagi. Hak bernama teknologi berubah sikit. Allah boleh tak bagi boom sekaligus? Boleh, tapi Allah bagi sikit ilmu dalam bab apa pun. Kenapa orang dulu tak fikir macam tu? Macam televisyen. Besar almari televisyen dulu. Punggung dia saja pun dekat sedepah.
Awal tak buat nipis lagu tu. Macam lah ni. Dah Allah bagi ilmu sikit je. Keluar lu hitam putih. Berderet lebih tengok televisyen rumah orang, tengok Gusti. Lelaki-lelaki. Hari Jumaat tengah Ustaz. Ni ada dulu. Beratok sama orang. Apa semua. Hitam putih. Bagi ilmu sikit lagi. Ada kala. Bagi ilmu sikit lagi. Itu. Allah bagi ilmu sikit, jangan sombong. Hang siapa pun ilmu hang sikit. Ni sampai sikit bagi sampai dunia ni, sampai kiamat. Kan dunia berubah sikit. Itu. Tu cerita. Ilmu Allah bagi sikit. Macam kapal. Daripada kapal laut boleh naik kapal terbang. Sikit Allah bagi. Jangan sombong dengan ilmu. Dia sebut selalu lah. Doktor bila kita duduk di hospital, makanlah apa pun. Tak ada pantang-pantang. Nah, duduk di rumah tok bidang kata kalau beranak hak nu tak boleh makan, hak ni tak boleh makan, hak nu tak boleh makan. Siapa betul kita tak tahu. Duduk hospital beranak hari ni makan orang angkat gulai ayam dah. Makan. Beranak di rumah, nasi dengan ikan masin. Nasi ikan masin. Kadang-kadang hak orang tua dulu betul. Tak doktor pun betul. Hak mana betul sungguh? Allah yang Maha mengetahui. Kadang-kadang perut kita ni tak sihat lah. Mata pun tak apa nak terang, badan pun letih pun semua. Doktor pegang-pegang tengok. Makcik kurang makan sayur. Balik banyak makan sayur hijau. Makan sayur hijau, bekerja balik goreng sayur. Sawi lah, makan apa pucuk gobi lah, gobi. Nak makan sayur ni nak bagi sihat. Makan sayur seminggu, tak boleh berjalan pula, sakit urat. Awak sakit urat. Membagi. Tu cerita. Orang tua-tua kata makan apa? Saya duk makan sayur dulu ni. Sayur tu sejuk. Sakit urat. Sakit sungguh pun. Hak mana betul? Doktor kata suruh makan sayur nak sihat. Orang tua kata makan sayur banyak sejuk sakit urat. Dua-dua betul. Hak mana maha betul? Allah Ta'ala. Kadang-kadang hak doktor suruh tu tak betul. Dia doktor pakar nak kata tak betul pun. Kata doktor, betul doktor suruh makan sayur sakit urat dah. Sakit urat tak ada kena-mena dengan sayur. Lepas makan sayur ni yang sakit. Dah dah. Sayur ni. Siapa yang tahu ilmu ni Allah bagi sikit je. Dah. Allah bagi sikit je. Tu cerita dia. Antara dua ni selalu duk klik selalu. Ni ada. Tu cerita. Kita nak kata orang tua-tua tak betul pun tak boleh juga Makan sakit sungguh. Menggeliat. Mereka kata tak apa, saya tak apa, tak ada kacau apa. Bos semua. Tu cerita dia. Sebab apa? Allah bagi ilmu pada manusia ni sikit saja. Jangan sombong dengan ilmu. Itu. Tambahlah ilmu Quran, ilmu Allah lagi sikit. Tu cerita. Baik. Wala in sa'altum wala in syi'na lanazhabanna billadhi awhayna ilaik summa la tajidu laka bihi alaina wakila. Jadi tak dulu. Wala in syi'na lanazhabanna billadhi awhayna ilaik. Wallahu a'lam.